Hai guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton tercinta. Welcome back to Abang Gendut Channel. Jadi, hari ini Abang Gendut nak kongsikan dengan korang semua tentang macam mana Abang Gendut dulu masuk IPG dan uruskan benda yang paling penting, iaitu surat perjanjian. Firstly, Abang Gendut nak bagi tahu surat perjanjian ni sangat important lah supaya korang tahu bahawa kalau kita tak sign surat perjanjian ataupun tanda tangan, kita ibaratnya tidak bersetuju untuk meneruskan pembelajaran ataupun pengajian di Institut Pendidikan Guru. Berdasarkan pengalaman Abang Gendut dahulu, korang tersebut warnanya warna kuning. Tapi tak tahulah apabila korang intake yang terbaru ni masuk IPG, warnanya akan berubah. Tapi Abang Gendut percaya isi ataupun inti kandungannya tak jauh berubah daripada zaman Abang Gendut dahulu. Jadi Abang Gendut buat khusus vlog ini untuk pelajar-pelajar yang mendapat penempatan ataupun tawaran pembelajaran yang jauh daripada negeri mereka. Contoh, macam Abang Gendut dulu asalnya orang Sarawak, tiba-tiba ditawarkan belajar di kota Semenanjung. Jadi macam mana Abang Gendut nak uruskan benda tu tanpa Abang Gendut perlu balik? Secara logiknya, secara akalnya, kita boleh fikir, iaitu menggunakan kaedah terkini, iaitu pos laju, guna JNT ke ataupun apa-apa kaedah yang boleh kita hantarkan benda tersebut kepada keluarga kita. Jadi korang tak perlu risau, terutamanya untuk mereka yang tinggal jauh tetapi dapat belajar di negeri yang jauh. Contoh, asal daripada Terengganu tiba-tiba kena belajar di negeri Sabah. Pihak IPG memahami situasi kita. Cuma dekat sini Abang Gendut nak memudahkan cara korang supaya keluarga korang tahu mana nak kena isi, mana yang tak perlu. Tips yang pertama ialah daripada Abang Gendut ialah guna pensel terlebih dahulu untuk isi data yang patut. Jangan sesekali korang terus nak guna terhegeh-hegeh guna pen tapi salah. Ingat pihak IPG tak ada sediakan kita dua salinan yang banyak-banyak. Macam pengalaman Abang Gendut dahulu, rasanya 3 salinan dan 3 tersebut kena hantar. Tips yang kedua, tak boleh sama sekali guna liquid paper. Kalau salah, memang guna pen, cancel. Itu sebablah Abang Gendut memberitahu, please gunakan pensel terlebih dahulu supaya tak ada kesalahan yang berlaku. Dan korang kena ingat, surat perjanjian ini sangat-sangat penting untuk tempoh 5 tahun korang belajar dekat sana. Bukan semata-mata untuk allowance, tetapi banyak benda sebenarnya. Tips yang ketiga ialah tandakan X, iaitu tanda pangkah pada ruangan di mana family korang kena isi. Hal ini supaya mereka tahu, oh ini memang kena ibu bapa yang isi. Ruangan yang perlu diisi oleh keluarga kita ialah ruangan penjamin satu. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua pula, family kita kena cari penjamin yang kedua pula. Why benda ini memerlukan penjamin? Dekat sini korang kena tahu, ada setengah kes pelajar ni dia baik saja, dekat zaman sekolah, alhamdulillah, macam tu. Tapi apabila dia dah kenal, apa itu kehidupan luar, mulalah keluar tanduk-tanduknya.
in case, okay, kalau ada mereka yang membuat hal, okay, semasa tempoh ataupun korang buat onar lah orang cakap kan, semasa korang membuat pengajian di IPG, membuat ke, okay, belajarlah di IPG, penjamin tersebut kena bayar ganti rugi korang dekat sana. Jadi penjamin bahaya sebenarnya tahu. Cuma apabila ada orang yang dah menjamin, okey, kita untuk pergi belajar, please belajarlah betul-betul. Ni abang Gendut pesan betul ni Jangan nak buat onar, okey, orang dah tolong kita tiba-tiba korang buat hal pula di IPG. Dan satu lagi, ruangan keluarga itu termasuklah bahagian pengesahan. Bahagian pengesahan ini ialah mereka yang mengesahkan bahawa segala data-data dekat borang kuning tersebut, okey, ataupun perjanjian yang kita tulis tersebut adalah sah, tak ada unsur penipuan. Jadi mereka yang boleh mengesahkan borang tersebut ialah seperti biasa, macam Abang Gendut beritahu sebelum ini, guru-guru yang di G41 ke atas boleh, dan ketua kampung, penghulu ataupun apa tu yang bertugas dekat pejabat daerah tu, adalah istilah dia, ketua kaum ke, okay, itu pun boleh. Mereka yang tidak berkenaan, no. Serta kalau diorang minta salinan-salinan sijil yang diperlukan dalam borang tersebut, ingat, setiap salinan tersebut kena dapat cop pengesahan seperti biasa. Tips yang keempat dan yang terakhir ialah please pakai guna pen hitam. Seperti Abang Gendut bagi tahu pada vlog sebelum ini, warna hitam tu warna rasmi. So ingatlah, jangan pakai pen warna lain. Nak tulis borang, okey, semua guna pen hitam. So itu bahagian tips, okey. Tapi bagaimana pula Abang Gendut nak hantarkan, okey, nak bagi family benda tu dekat Sarawak, okey. Dekat sini kaedah yang Abang Gendut guna dan alhamdulillah berjaya sama sekali, okey. Firstly, Abang Gendut beli sampul surat yang berbentuk A4 yang memuatkanlah, okey, memuatkan borang perjanjian tersebut. Kemudian bukannya terus post begitu saja. No, nanti baling orang pekerja dekat pos laju tu rosak, korang jangan salahkan mereka pula. Abang Gendut bungkus lagi macam bungkus makanan, guys. Bungkus baik-baik, kemudian selotip baik-baik supaya tak ada berlaku kerosakan. Lepas tu nak buat apa? Dah bungkus cantik-cantik, tak ada nampak ruang-ruang yang boleh terkena air ke ataupun apa ke. Post lah seperti biasa macam kita post barang. Alah, Abang Gendut pun tahu korang ni pun kaki-kaki Shopee, kaki-kaki agent, jual barang sini, jual barang sana, korang pun lebih tahu. Dan kaedah dia sama sahaja. So itu perkongsian Abang Gendut tentang tips macam mana kita nak isi borang dalam surat perjanjian, dan kaedah Abang Gendut dahulu untuk nak family, okey, ataupun saudara mara isi borang perjanjian tu tanpa kita perlu gunakan kapal terbang merentas Laut Cina Selatan. Ya, ke Laut Cina Selatan? Aku kena buka Google dulu. Yang penting itu kaedah yang terbaik lah, okey, sebab borang tersebut tak ada online. Memang kena isi guna tangan. Seperti biasa, kalau ada apa-apa pertanyaan, kemusykilan, jangan lupa tinggalkan soalan di ruangan komen ataupun boleh DM Abang Gendut di Facebook ataupun di IG, tag Abang Gendut di Twitter juga. Abang Gendut ada letak link di description. Jangan lupa tekan butang merah dekat sini tau. Okey, butang subscribe. Sini ke? Yang penting hilangkan, okey, butang merah tersebut. Sampai kita berjumpa lagi. Ingat, terus sebarkan kepositifan, senyum selalu dan hidup kena antap.
Assalamualaikum. Bye bye.